Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Yakni yang bermaksud supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk nenek moyangnya telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran, sebab itulah mereka lalai, fahum ghafilun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah taala menurunkan Al-Quran kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya pada Quran ini, antara kata Al-Imam Al-Qurtubi, apabila kita nak kepada petunjuk Al-Quran, maka kata Imam Al-Qurtubi, petunjuk Al-Quran ini tidak pernah menjemukan seseorang manusia. Apabila kita nak, orang yang mau. Kalau orang tak mau ni, kita sabar-sabaran, orang tak mau lah. Tapi orang yang mau, kata Imam Al-Qurtubi, dia tidak pernah menjemukan. Bahkan kalau kata bagaikan makanan, dia tidak pernah mengenyangkan. Lagi nak. Ni kata Imam Al-Qurtubi. Dan apa lagi kata Imam Al-Qurtubi, apabila seseorang yang berhukum dengannya, maka di situ pasti terdapat keadilan dan tiada kesesatan. Tetapi apabila meninggalkannya, kata Imam Al-Qurtubi, bermulalah saat kita disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata panjang, saya tengok dia terjem ayat ni dia. Saya kata kalau nak main mengajar 3 kuliah tak habis. Kan panjang sangat, kita tengok syekh-syekh ni. Kan kita ambil ayat 3 point lah kan. Kuliah subuh mesti takkan nak cakap lama-lama. Kan semua kan nak lena, semua mungkin tahajud tadi P4 saya faham. Lagi dia kata apa dekat sini, Allah Ta'ala buat turun Al-Quran, satunya bimbingan kepada kita. Allah Ta'ala buat turun Al-Quran, lagi satu ulama tafsir kata, pasal apa buat turun Quran dekat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang inilah bentuk kasih sayang Allah. Dan Allah Ta'ala sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjangnya sayang itu sampai kepada kita dalam bentuk penurunan Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala tak sayang kita, Allah Ta'ala tak bagi buku panduan. Bila Allah Ta'ala sayang kat kita, maka Allah Ta'ala hadirkan panduan supaya kita dapat hidup aman bahagia di dunia, mengikut panduan, ketentuan dan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia kata apa dekat sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan sesudah hampir ratusan atau ribuan tahun. Pasal jarak antara Nabi Allah Isa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga hampir 600 tahun. Tapi daripada Nabi Allah Ismail tak tahu berapa. Yang itu lagi jauh. Antara Nabi Allah Isa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun 600 tahun. Antara Nabi Allah Ismail dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi jauh. Dan lagi satu, daripada keturunan bangsa Arab Adnani, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik dan diangkat menjadi rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik pada ketika memang umat Islam tengah tenang. Sebab tu dia panggil Arab Jahiliyah. Kenapa dia panggil Arab Jahiliyah? Kerana terlalu jahil dan suka kepada perkara yang menongkah arus. Apa Allah Ta'ala kata, dia tahu dia mesti nak kenal lawan. Contohnya yang dirahmati Allah, bulan sudah saya tak main pasal orang perempuan saya sambung PJJ. Saya pun sebulan lebih kuliah yang jauh semua saya cancel. Yang dekat rumah yang saya pergi, saya buat habis kuliah balik nak jaga anak. Mak saya dah tak larat dah. Habis saya pun terap tengok TV lah dalam masa sebulan lebih ni. Kalau tidak memang saya jarang tengok TV. Jadi yang saya tengok dalam masa sebulan lebih ni, apa yang saya nampak satu benda, tiap-tiap hari iklan tentang GST. Pasal apa dia buat tiap-tiap hari? Pasal dia nak bagi orang faham. Betul tak betul Haji? Dia nak bagi orang faham, jadi dia kena buat tiap-tiap hari. Saya fikir dulu bila ditanya kenapa tidak dilaksanakan hukum Allah, jawapannya tidak kondusif, tidak sesuai. Bila kita tanya kenapa tidak kondusif, kenapa tidak sesuai, masyarakat tidak faham, rakyat di Malaysia tidak faham. Jadi kenapa tak ambil langkah bagi memahamkan rakyat, buat iklan macam nak iklan GST? Sebab tak buat GST boleh buat. Saya sampai tengok negara, kalau saya orang kaya dah 18 biji TV lah sangat nanti dalam masa sebulan tu. Saya tak apa kaya, tengok ngam.
Orang tak faham, dia cuba bagi faham. Sedangkan benda tu tak termaktub dalam kalau ikut hukum fiqh, pelaksanaan seperti itu pelaksanaan yang haram. Kita dah ada zakat, kita dah ada pemotongan cukai, mai apa lagi? Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, terdapat satu musim kemarau yang paling teruk. Sampai duit zakat pun dah tak cukup nak menampung. Maka Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, antara sahabat yang Nabi kata, antara sahabat aku yang panjang akal Umar. Umar dengan solat hajat ni, dengan solat istikharahnya, mohon petunjuk kepada Allah. Lepas dia pertimbangkan, dia kata apa? Aku buat keluar satu undang-undang baru. Undang-undang ni tak ada belum. Setiap orang yang kaya raya, aku kenakan zakat 1/10. Aku kenakan pemotongan cukai yang baru 1/10 daripada harta dia. Yang ni Umar buat, dia buat kat siapa? Yang kaya raya saja. Yang ni kalau laksana hak gaji 1,000 kena, hak gaji 800, 900 kena. Nanti dia kata pentambah dia yang baik, dia tidak akan menyebabkan rakyatnya rungsing. Kerana ulama beritahu apabila rakyatnya rungsing, maka ibadahnya terganggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah. Ni kalau anak kita nak kahwin, masalah berapa banyak kewajiban nak pakai duit. Dulu berapa lah ni berapa nak pakai. Gaji lah ni kalau kata anak kita nak kahwin berapa nak pakai. Belanja yang bukan-bukan. Tahu kena anak Mami Tanjung, masih tahu anak Mami Tanjung. Dia kata macam ni Mami ingat kan, lah ni 10,000 pun tak cukup lah. Mami kira mai kira api lebih kurang 25,000. 25,000 mau kasih sama anak Mami. Yang kawan hamba Allah ni nak pinjam anak, pinjam dah. Beban tak lepas kahwin hutang. Lepas tu bergaduh. Dia tak lama bercerai. Sebab duit tak cukup. Kawan saya sampai lah 45,000. Masa ada pergi Penang tu, bakal Pak Mentua dia kata apa, lepas ni hang senang, mesti anak aku belajar ni, dia belajar pengajian bahasa Inggeris. Dia kata lepas ni keluar jadi lecturer lah. Takdir Allah 4,500 sampailah. Bini kawan saya tu tak kerja. Kawan saya hutang saya 45,000 sampailah. Gaji 1,800. Cik baik ada rumah pak boleh duduk, kalau sewa rumah mampu dah cukup sangat. Rumah pak tu boleh duduk, rumah besar banglo. Dia kata bayar kereta, bayar duit pinjam bank. Sebulan beleng 800 ke 700. Yang tulah makan, tulah pampers anak, tulah nak pergi jalan. Jadi kalau kena yang ni, Allahu Akbar, ini kezaliman. Ulama kata, pasal apa jadi? Kerana pengkhianatan yang berlaku apabila diberi amanah, khianat terhadap amanah tersebut. Itu cerita lah. Orang tak boleh kata dekat Umar, sedangkan pada zaman Umar kepelbagaian cukai diwujudkan. Tapi pasal apa orang tak tentang Umar? Sebab Umar buat satu-satu benda ni, Umar terang bagi faham. Dan Umar tak pernah mengambil dengan keadaan berlebihan. Orang nak kata apa? Umar pakai Mercedes, Umar jalan kaki. Bila Harmazan main, dia kata mana istana Umar? Orang Madinah geleng pula, mana Umar ada istana? Mana rumah Azam? Mana rumah besar? Umar Al-Khattab ni, dia ada rumah pada tanah liat yang dikeringkan. Lepas Harmazan balik beritahu kat Raja Parsi, Tuan nak lawan dengan orang yang tidur tak ada pengawas. Tuan tidur ada 80 orang pengawas. Tuan boleh tidur dalam istana, dia boleh tidur bawah pokok. Tuan makan satu hari berapa kali? Umar makan hari ni makan, besok tak makan, usah makan. Saya tak boleh tahan. Saya pun kena setiap hari makan. Umar makan hari ni, besok tak makan. Kita boleh buat itu ni. Tak, kita buka puasa lambat esok bila Raja kena dengan cik mana, dia ketak kita. Bodoh Tok Bilal. Dah ketak tu dah kata Tok Bilal. Mana boleh puasa? Saya lambat sikit ya kawan tuan. Harmazan balik cerita dekat ni, dia kata macam ni orang tuan nak lawan. Tuan tu saya lawan lah. Memang tak mampu lawan. Dia kata aku tengok lengan Umar besar. Bila aku jabat tangan dengan dia kasar. Kalau dia pengampar tak tahu jadi apa. Semalam saya mengajak, dia kata boleh, tapi yang ni tak ada dalam kitab. Saya tampak lah. Kalau Umar tampak gambar pusing lebih pada gasing ubah. Yang tu saya tampak lah. Nampak ada tangan dia tu punya kasar. Pasal apa? Al-Khattab, bapak dia tak pernah bagi muka dekat Umar. Bapak dia ajak kerja pada umur 15-16. Suruh cari rezeki, suruh berkederat, kata orang tua-tua. Bapak dia ajak lagu tu, Masya Allah, kata Barakallah. Pasal tu bila dia naik jadi khalifah.
Tak ada orang lagi dalam dunia tak mau naik gaji. Siapa tak mau naik gaji? Semua mau naik gaji. Dia nak masjid kan? Tapi Umar dia tak mau. Dia takut dengan fitnah. Sampai nak hias Masjid Nabawi, dia bertentang dengan sahabat-sahabat tadi ya pada zaman dia. Besar boleh. Cantik masjid, aku takut kamu, aku khawatir kamu sembahyang dalam keadaan dunia mengikuti kamu dan menyelimuti kamu. Biar masjid Abu tua. Besar boleh, cantik tak bagi. Lepas zaman dia baru dicantikkan Masjid Nabawi. Dan orang kata agak ortodoks sikit pendapat Umar, tapi bukan apa, pasal panjang saya dah. Kalau kata kita duduk depan tu hiasan terlalu cantik, kita nak baca Fatihah pun tak apa nak baca. Bergerak banyak lah di sikit-sikit tapi tu. Oh, cantik. Dalam Fatihah tak baca air. Cantik. Ahad tu Umar Al-Khattab. Jadi dekat sini nak tahu apa lagi? Perutusan Nabi kerana pada zaman tu terlalu teruk lah. Dan ratusan tahun, ribuan tahun tidak ada orang yang pada bangsa Arab. Pada bangsa Arab tak ada orang yang turun mai untuk nasihat. Tak ada orang yang turun mai untuk nak beritahu kebenaran. Tapi masyarakat Arab tahu ada Allah. Allah mereka yakin. Tapi dalam masa yang sama mereka mensyirikkan Allah. Hampir 300 lebih berhala yang ada disembah. Abu Lahab, Abu Jahal, lagi siapa? Umayyah bin Khalaf, lagi yang lagi seorang ni yang pandai, yang mula-mula tuduh Nabi ahli sihir. Apa ni saya nama dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mula belum tu orang tak pernah kata Nabi ahli sihir lagi. Saat ini orang kaya, dia ni siksa orang banyak, orang tak ya pun lupa orang. Walid bin Mughirah, dia mula-mula kata Nabi sihir, Nabi ahli sihir. Mereka ni kira duduk ni kira cari jalan nak rosak Nabi SAW. Mereka orang kaya, mereka buat macam-macam. Kebanyakan yang masuk Islam daripada hamba-hamba mereka mula-mula ni. Mereka ni terlampau jahat. Sampai Allah Ta'ala tengok melampau sangat dah. Maka Allah Ta'ala hadirkan Nabi SAW di tengah kekalasan masyarakat. Arab, Nabi lahir pun Arab tak ada tamadun. Nabi diangkat menjadi Rasul pun Arab tak ada tamadun lagi. Tamadun India dah ada, Rom, Parsi dah ada, tapi Arab tak ada. Satu hari Nabi berdakwah selepas turun ayat yang berdakwah tengah-tengah fasdah bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Allah Taala kata wa a'rid 'anil musyrikin, berpaling kamu daripada kafir, berpaling kamu daripada musyrik. Ya Nabi lepas dia tu tak dakwah pelan-pelan, terus secara jelas. Nabi datang, Nabi turun, Nabi semayang dekat dengan Kaabah. Nabi dah suka duduk kat Kaabah. Nabi tengah semayang, dia pun jerat leher Nabi. Nabi terangkat, Abu Bakar nampak. Bila Abu Bakar marah, dia tolak Nabi, dia pukul Abu Bakar. Dalam riwayat beritahu Imam Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi beritahu dalam kitab sirah dia, Abu Bakar pingsan sehari semalam. Pingsan. Bila pingsan, dia ambil Abu Bakar, hantar dekat rumah mak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila hantar tu, mak dia menangis, lepas sehari baru sedang. Tapi Sayyidina Abu Bakar pun punya cinta dekat Nabi, punya cinta dekat Islam. Mak dia tanya Abu Bakar macam mana, tapi apa yang keluar daripada mulut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah? Mak dia tanya, mak dia bagi nama, mak Sayyidina Abu Bakar mula-mula nama dia Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Pasal mak dia bernazar, dapat anak lelaki mati, kalau dapat yang ni hidup, aku nak buat nama Abdul Ka'bah. Nabi tukar nama tu, Nabi tak pakai. Lepas tu bila sedang ya, dia tanya Nabi 2 kali. Mak dia tanya, mak dia kata, Abu Bakar, jangan ingat orang lain, ingat diri kamu tengah sakit, makan sikit. Wallahi, dia bersumpah, aku tak akan jamak apapun lagi, aku tak tengok Muhammad. Mak dia tanya lagi sekali, Sayyidina Abu Bakar, abang aku nak tengok Muhammad dulu. Mak ni tak gamak, dan mak ni bawa pergi. Tapi saya nak buat cerita, bila Sayyidina Abu Bakar kena pukul itu, Nabi Bani Hashim, Sayyidina Abu Bakar Bani Taim, orang Bani Taim semua ada kat rumah mak dia. Kalau kata lagi berapa jam ataupun lagi sehari, kalau Sayyidina Abu Bakar tak bangkit ataupun meninggal, Bani Taim akan bunuh siapa yang pukul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang tu kata Arab ni tak ada tamadun. Dia kira waktu tu sebelum Nabi mula nak ajak-ajak, padahal Abu Bakar minta dah buat begitu, Abu Bakar tak minta.
Tapi orang dah berkumpul lah kat rumah mak kan. Kalau kata Abu Bakar tak siap apa dalam Bani Taim, Abu Bakar dipandang mulia. Abu Bakar penghafal nasab. Kalau kata keturunan bangsa Arab, siapa pun tu sautar dengan Abu Bakar. Abu Bakar tahu belakang. Kalau tok tu jahat, dia apa tok dia boleh, Abu Bakar boleh senyum. Abu Bakar tahu tok dia jahat. Dia hafal nasab. Jadi daripada Bani Taim, Abu Bakar terpandang mulia. Tiba-tiba orang ni kena pukul. Abu Bakar tak pernah minum arak. Abu Bakar tak pernah main judi. Yang ada cukup baik dah. Sedangkan judi ni siapa pun tak boleh lawan bangsa Arab. Bangsa Arab berjudi taruhannya nyawa. Orang jarang judi taruh nyawa. Arab judi lama dah taruh nyawa. Kadang-kadang berjudi dengan satu anak panah. Seropok macam nyawa dah lagi satu dalam tiah. Bukan pakai duit dah, tak heran. Yang kata Arab patut jahil lagu tu yang turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jadi lagu tu, kita tengok macam mana mereka punya sifat ketakzuban terhadap kaum masing-masing. Yang tu yang mereka tu tak ada tamadun. Tapi cerita Sayyidina Abu Bakar, bila Sayyidina Abu Bakar mereka bawa mai, dia memang tak boleh jalan. Dia kena dipegang, diangkat, mak dia ikut. Mak dia pun nak tengok kau. Bila sampai, tengok mak Sayyidina Abu Bakar tak maki apa-apa kat Rasulullah. Dia tengok macam mana Rasulullah Ra'i Abu Bakar dalam keadaan sakit di semua, mak dia rasa kagum. Lepas tu mak dia dengan orang yang bawa Sayyidina Abu Bakar kata nak pulang. Abu Bakar pun kata tak apa, siap dia makan apa, mak dia balik. Bila mak dia balik, terus Nabi angkat tangan, ya Allah, permudahkan urusan ibu Abu Bakar untuk masuk dalam Islam. Sayyidina Abu Bakar balik, baik sihat pergi jumpa mak dia, ajak masuk Islam. Mak dia masuk Islam cukup senang. Katanya daripada barakah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, mak dia masuk Islam senang bila Nabi sallallahu alaihi wasallam doa gitu. Jadi dekat sini dia kata apa? Semenjak wafatnya Nabi Allah Ismail alaihi salam, maka tidak ada seorang nabi atau rasul yang diutuskan oleh Allah kepada mereka untuk memberi peringatan, amaran dan ancaman, khasnya kepada bangsa Arab. Rasulullah SAW bangsa Arab, Nabi Allah Ismail bangsa Arab dan penduduk Mekah. Dan sebab itulah Nabi SAW diangkat oleh Allah Azza wa Jalla untuk mula menjadi Rasul. Kerana pada waktu Nabi dilantik itu memang betul-betul benar-benar memerlukan seorang Rasul. Kerana manusia terlalu teruk dengan sembah berhala, dengan tawaf di Kaabah dalam keadaan dia suruh perempuan-perempuan bertelanjang. Dia buat perempuan sebagai simbol seks, hamba seks, ni Arab jahiliah. Macam-macam lah. Sebab tu panggil jahiliah. Itu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuba memperbetulkan keadaan. Nabi sedaya upaya cuba, dan antara kata ulama sirah, masa dakwah secara sir, mereka cuma mula memaki Nabi. Tetapi apabila dakwah secara terang-terangan, mereka maki lagi hebat. Bila maki pun, bila kata pun, tengok Nabi tak surrender duk, makin hebat. Makin hebat dakwahnya, mula mereka menyakiti batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi SAW baik masa kena caci, kena maki, baik masa disakiti, baik masa di pulau, dakwah pernah terhenti. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tak pernah berhenti, bahkan makin hebat, bahkan makin kuat. Tahun ni saya mengajak kitab sirah, tapi ni ada dua tempat. Satu tempat tu dia macam tengah-tengah. Saat ni dia macam yoyo, saat ni dia okey, saat ni dia KO. Lepas tu hari tu saya nak masuk mengajak, abang, Ustaz ni minggu depan ada mesyuarat surau, Ustaz jangan deras-deras. Saya bila orang kata jangan deras, siap. Lagi larang lagi aku buat. Dia kata apa? Ada naib qadi mai. Naib qadi tu nak rampas. Tak siap naik padi, tak naik tadi, saya duduk mikrofon aku punya, saya sapu dulu lah. Kali dia report kat satu Ustaz Nano ni, kalau kita larang dia jadi lagi teruk, lepas ni tak apa larang. Tak, saya kata kita jaga surau, kita jaga masjid, kita nak takut dekat siapa? Allah. Kita tak boleh takut kat manusia. Dulu terang dah pihak Tauhid pegang. Dia pernah dah hormat permintaan kita. Dia pernah dah raih permintaan kita nak buat yang tidak boleh. Tak lagi. Dan ni kita pegang, kita pula terlebih nak jaga hati dia. Kita jaga hati jemaah. Kita baik pentulan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang bagus. Ada mengajar suruh yang ni boleh kata, yang tu tak boleh kata. Apa makcik?
Kan? Saya sapu sejam kongsi tunduk. Saya tak tahu tawaduk ke khusyuk ke duk geram Allah Alam. Tapi saya sapu lagi larang lagi sapu. Allah Ta'ala kata innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Orang-orang yang layak, hanya saja yang layak memakmurkan masjid Allah pertamanya man amana billah. Yang masjid, surau, musalla, madrasah pertamanya man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Lepas itu wal yaumil akhir, dengan hari akhirat. Kenapa? Bila orang beriman dengan Allah, seterusnya dia ada keimanan pada hari akhirat. Dia tahu dia ada pertimbangan di hadapan Allah. Dia tahu dia ada perkiraan. Dia payah nak buat naik, dia payah nak buat jahat. Dia tahu dah ada iman, dia faham tak tentang hari akhirat. Dia tahu lepas ni apa pun mesti Allah Ta'ala kiramat, tak boleh lepas. Baca ayat dia turun lagu tu, lepas tu dia kata apa? Wa aqamas salat, nak jaga masjid, nak jaga surau, mesti kena orang yang main semayang. Khasnya dia tuju kepada sembahyang jamaah. Yang ni milestone 3 kali, awal Ramadan kali, raya haji kali, raya puasa kali. Tu pun ada hati jadi emosi. Masuk masjid orang tengok ada haji tumpang tanya, Ustaz ni Swiss depa ni musafir mana tahu Swiss kipas ni tak mau. Dia hak pengurusi. Tak apa, kita test satu-satu. Kepala otak hang test satu-satu. Kena tahu lah mana Swiss dia. Tu pun ada hati kau nak jaga. Allah macam ayam teh. Allahu Akbar. Lepas tu kena orang yang mengeluarkan zakat. Pasal apa? Kalau dia jaga harta dia dengan baik, maka dia akan ada satu sifat amanah untuk jaga harta masjid, harta surau dengan baik. Dan saya pernah mengaji lah, Dato' Alim Lasak. Dia buat perumpamaan. Dia kata benda hari ini, dan orang jangan anggap saya pegang benda ni dia, macam saya mengaji ada ustaz-ustaz abang ni lah nak lantik benda hari, lantik sikit hak yang ada duit supaya tak gelap mata dia. Yang Dato' Alim lah beritahu, lantik sikit hak ada duit. Saat ni bila yang tak ada duit, bila main susah apa, bukan dia nak mencuri, kadang-kadang keadaan terdesak dan mendesak, jadi keputusan di luar jangkaan dia lakukan. Dan dia buat tu pun dengan harapan, dia kata satu hari dia dapat duit, dia nak bayar, tapi takut lama-lama tak bayar tak. Kan? Jadi masa saya mengaji lah, ustaz-ustaz saya abang tu nak cari benda, cari sihat yang ada duit supaya tak gelap mata. Kan? Allahu Akbar. Satu cerita yang paling penting, nak jaga surau, nak jaga masjid, nak jaga madrasah, musalla, walam yakhsha illa Allah. Dia tak takut siapa pun melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hak ni yang boleh jaga. Yang ni surat layang ni, tapi tempat yang happy tu memang fungsi dia sempat. Ustaz dia hantar surat layang ni, Ustaz macam mana? Lah saya abang, kalau hantar surat layang masih tak nak buat apa? Tak usah layan surat layang ni, pondan punya kerja. Kalau berani tulislah nama yang benar, yang mengharapkan perubahan dia. Kan ni dia tulis apa Allah beritahu apa ni, surat layang saya rasa banyak, saya kata pondan siap, tak payah layan. Kan? Tak payah layan. Sebab tu nak jaga masjid, nak jaga surau, orang tu berani, cerdik, dia kena package dah. Kalau dia berani je, tak cerdik pun tak jawab. Kalau cerdik tak berani pun tak apa nak sempurna lah. Jadi dia ada package, dia kena ada package. Dia kena ada package, baru boleh tampil, baru boleh jaga. Nabi tak pernah suruh sahabat ikut perangai dia 100%. Kalau macam tu Nabi dah ubah perangai Umar awal, Nabi dah ubah perangai Ali awal. Siapa yang lemah lembut? Abu Bakar dengan Uthman. Tapi terpaling lemah lembut Uthman. Yang paling garang Umar dengan Ali. Terpaling garang Umar Al-Khattab. Nabi tak bagi sama sahabat, sama semua. Nabi tak bagi. Dan pasal apa? Dari perbezaan watak tu sebenarnya akan menyebabkan lebih baik, lebih bagus. Kalau semua orang lembut, siapa nak bercakap lah? Mai semua ustaz tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Abwabut Taharah, bab bersuci. Maka adapun mengenali bab air ini terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertamanya, mau mengajak macam tu. Lena kalau kuliah subuh tinggal lampu dengan kipas lah.
Lain pun marah ustaz mai kalau mengajak derah-derah. Kalau kat Penang boleh tahu apa? Ni duk kriau-kriau pasal apa ni? Habis takkan nak mengajak lembut-lembut semua enak lah. Jadi kena bukan nak riau sangat, bagi cengih sikit ya, bagi tetas sikit suara tu lepas tak mau. Lepas kata Nabi ni lemah lembut, ni ustaz duk mai duk kata kat orang. Habis kalau tak kata dekat orang, nak kata dekat beruang. Makcik, beruang ada tak fardu solat saya tanya? Zirafah ada tak fardu menutup aurat? Tak ada. Yang ada orang kena kata kat orang, takkan nak kata kat zirafah, takkan nak kata kat beruang. Aduh, pening lah. Dan orang yang buat salah dengan Allah Ta'ala, maka yang ditegur itu adalah manusia, adalah orang. Itu cerita dia. Kalau itu pun beragama. Ini nak masuk Ramadan tak apa hari ya. Lihat, makcik, kain nampak dah beli dah nak buat baju raya ni. Lambat-lambat tailor tak ambil tau. Lagu cimo tak boleh jahit tau. Hantar awal sikit. Allahu Akbar. Kita masyhur. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Quran dia kata hudan linnas, kepada manusia. Dia kata dia tak tahu mana hudan lil hayawan, tak ada. Dia kata untuk bukit ke bukau ke, tak ada. Dia kata untuk manusia. Jadi kita tegur manusia berlandaskan dengan nas Al-Quran. Hak tu cerita dia. Hak tu tanggungjawab kita semua. Kenapa? Lama ni orang duk mengajak lemah lembut tak berubah. Ustaz dia kaya sikit dah. Kan biasa lah makcik dia. Anak kita, kita abang 3 kali abang dengan buat. Bang dengan buat. Lah kali dia buat kok, dah masuk 3 kali. Kita tak ramah suami kita balik. Dah ni abang, anak abang nak sulung ni. Saya larang lah dia buat kok. Hak bapak tu pun takkan bapak tu masuk. Itulah abang. Abah kata jangan buat. Awak abang buat. Nak mengajak itu anak saya. Hak isteri ni tengok. Apa ni lelaki aku dah tegur dah tadi anak tak pernah ni tak abang tu. Bapak balik main marah sikit. Kena marah sikit. Hak tu cerita dah. Lama dah orang mengajak lemah lembut. Orang pun lama dah tak mau ikut. Dan ni kena lah tegas sikit. Kena straight sikit. Hak tu cerita dah. Jadi saya tengok polistrim pun lepas susun dah makcik. Wangi tak duk bau. Kalau bau wangi ni Nabi suruh makan dulu ni. Saya kejut tak apa nak bau. Kata semua sikit dia punya sombong apa yang tersumbat sikit lagi. Dia kata apa? Allah Ta'ala kata dalam surah Al-A'raf, katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semuanya. Dan daripada Jabir bin Abdullah katanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah nabi sebelumku diutuskan khusus kepada kaumnya sahaja, sedang aku diutuskan kepada manusia seluruhnya. Allah Ta'ala mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama dia kata daripada ayat tersebut, Nabi ini pesuruh Allah, Rasul Allah. Allah Ta'ala suruh beritahu dekat kafir Makkah. Yang keduanya, Nabi sendiri beritahu dalam hadis Nabi, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata Nabi sebelum ni diturunkan untuk kaum dia ataupun bangsa dia saja. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berbangsa Arab. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perutusan Nabi sebagai Rasul, dengan perutusan Al-Quranul Karim, Nabi diutuskan untuk seluruh manusia sehingga kiamat. Bukan saja untuk bangsa Arab, untuk Melayu, untuk Mama, untuk Cina, semua diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perutusan Nabi ini adalah untuk memberi tazkirah, memberi peringatan. Sebab hari ini kalau kita tak mau dengar tazkirah, tak mau dengar peringatan, kita ni dari kalangan orang-orang yang menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ni nak main Ramadan, macam Kuala Lumpur dia banyak tempat tazkirah. Macam di belah Pulau Pinang tu dia tak apa banyak, belah tanah besar banyak, belah pulau tak apa banyak, ada 10-15 tempat dah tu. Hal lain mau tak buat. Dia kata apa? Oh, Makkah 20 rakaat, kita 20 rakaat. Makkah 20 rakaat mayang sempurna, yang ni 20 rakaat macam ayam batu itik sudu 20. Alhamdulillah berlahan rahmat rahmat di kemudian kana Allah nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Senam robik pun tertib masjid 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi 2. Tertib ni mayak tuk tuk. Kalau kena ada jantung tak pernah mayak terkejut. Syahid tengah mayak. Ikut hamba terima hamba. Selamat. Lalu jadi pening duk kira 20 rakaat pun buat bagi sempurna, 8 pun buat bagi sempurna, tak ada masalah kan, tak ada masalah. Tapi kalau ikut Tok Alim lah saja kita tanya 20 direct dengan 8 berserta tazkirah. 8 berserta tazkirah tu pahala dia, fadail dia lebih hebat, lebih banyak kan. Tapi kita tak apa nak faham tu. Jadi insyaAllah hari ini sampai dekat ni dulu. Saya pohonkan jutaan kemaafan, terkasar bahasa, terkurang ajar kamu apa-apa. Saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد خير النبي الأمين وعلى ذلك السلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.